Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Edisi 21 Disember 2020, hari Isnin, minggu yang baru. Saya harap anda berada di rumah dalam keadaan yang sihat, sempurna dan bahagialah di sisi orang yang tersayang. Seperti biasa kami akan bersiaran selama 1 jam di TVS Astro saluran 122. Gas, selamat pagi. Selamat pagi Jon, apa khabar? Sehat. Gas, apa khabar? Khabar baik. Kami Cukup juga harapkan cuti sepanjang weekend. Okey. How's your weekend? Tengok tie baru ni. Okey. Banyak sale. Okey, kami juga harapkan agar anda di rumah semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Macam yang Jon katakan tadi, hari ini adalah 21 Disember 2020, berbaki 10 hari lagi kita nak masuk ke tahun baru, dan hari ini adalah 6 Jamadil Awal 1442 Hijriah. Harap-harapkan agar kebanyakan di antara kita sudah berjaya untuk mencapai azam tahun ini. Betul. Mungkin azam tahun Jon kalau boleh dikongsikan. Tak payahlah. Baiklah, seperti biasa kami akan kongsikan ataupun ada berita ringkas untuk anda di segmen yang pertama ini. Betul. Dan kita akan mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baik, sebanyak 1,340 kes baru COVID-19 direkodkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 93,309 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, daripada jumlah itu terdapat 3 kes import dilaporkan yang menerima jangkitan dari luar negara. Bagi penularan mengikut negeri pula, Selangor masih kekal negeri tertinggi dengan mencatatkan pertambahan kes dengan sebanyak 441 kes, diikuti Kuala Lumpur 284 kes dan Sabah sebanyak 196 kes. Setakat ini terdapat sebanyak 116 kes yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi, dan daripada jumlah itu 57 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dan kes sembuh akibat COVID-19 semalam pertambahan sebanyak 1,067 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sebanyak 77,309 kes. Dan mungkin Gas boleh kongsikan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Baik, di Sarawak rekod 3 kes baharu, 1 kes babikan pati. Sarawak semalam merekodkan 3 kes positif baharu COVID-19 dengan 2 daripadanya adalah kes import, dengan seorang daripadanya membabikan pendatang asing tanpa izin pati. Kes disyaki masuk ke Sarawak secara haram melalui jalan tikus di Tebeduk pada 30 November 2020. Sejarah pergerakan di Sarawak menunjukkan kes mempunyai sejarah perjalanan ke Mukah dan Sibu sebelum bergerak ke Lubuk Antu pada 17 Disember 2020. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, 2 daripada 3 kes COVID-19 yang dilaporkan dikesan di daerah Kuching dan 1 lagi tadi di daerah Lubuk Antu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,090 kes setakat ini. Apa kata kita sama-sama berusaha untuk landaikan lekuk, dan mungkin tadi Jon tak nak share azam tips baru, azam tahun baru kan. Mungkin azam kita adalah kita berusaha untuk pastikan diri kita dan keluarga kita daripada terhindar untuk dijangkiti COVID-19. Baik Jon, mungkin perincian berita yang seterusnya kepada penonton kita. Baik, seterusnya kita akan berpindah pula ke berita sukan. Juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim JDT menguasai senarai pencalonan bagi 5 kategori utama Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2020 yang bakal diadakan secara maya pada 30 Disember ini susulan pandemik COVID-19. Dan Liga Bola Malaysia MFL menerusi laman Facebook mereka semalam memaklumkan 3 pemain pertahanan kebangsaan iaitu Aidil Zafwan, Lever Corbin dan Matthew Davis antara 10 pemain tercalon dalam kategori Anugerah Pemain Pertahanan Terbaik. Dan kita tahulah JDT punya tim dekat Malaysia ni memang yang terbaik dekat Malaysia. Betul. Dan juga antara yang terbaik di Southeast Asia. Dan all the best lah kita ucapkan kepada JDT. Diharapkan agar orang kata industri sukan negara terus berkembang Jon, biarpun dalam keadaan pandemik ini. Itu yang kita harapkan. Dan baik, perincian berita yang seterusnya untuk kami bawakan kepada penonton Sejahtera Asia pada hari ini. Patuhi SOP ketika ada program berhatan. Kita tahu sekarang sedang cuti sekolah, musim berhatan untuk kanak-kanak lelaki. Jadi kepada pihak yang ingin melaksanakan program berhatan, diingatkan supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli
Muhammad Al-Bakri berkata, program Hatan Is-Adul Usrah 2020 yang dijalankan serentak di seluruh negara adalah bertujuan untuk meringankan beban ibu bapa, penjaga asnaf dan golongan B40 dalam melaksanakan tuntutan ibadah berhatan. Jadi mungkin tips kepada adik-adik kita, sebelum berhatan tu jangan nervous. Kalau sudah berhatan tu orang kata jangan banyak gila bergerak. Usir-usir kata orang tua. Banyakkan main telefon, main game kah. Jangan nak, orang kata makan nak gatal-gatal dulu. Relax je di rumah. Gurin je. Gurin je. Dan kalau kita nak bercakap pasal makanan ni, John, antara makanan yang kalau boleh kita kongsikan kepada anda, yang boleh kita elakkan untuk kencing, untuk kita elakkan daripada terkena kencing manis adalah kita kena, orang kata, kencing manis ini nama saintifiknya adalah diabetes mellitus. Betul. Selepas ini akan, kalau ada kesalahan dari segi pronunciation tu, selepas ini doktor akan kita perbetulkan. Yang pakar lepas ini. Betul. Jadi John, antara makanan yang boleh kita elakkan untuk mengelakkan diabetes ini adalah pertama, kita kena elakkan minuman manis termasuk minuman berkarbonat dan kordial. Juga sapuan roti seperti jam, kaya dan sebagainya. Gula-gula, kuih manis, kek, coklat, aiskrim dan susu pekat manis. Pencuci mulut pun kita elakkan, termasuk buah-buahan dalam tin yang ditambah sirap dan agar-agar. Jadi selepas ini kita akan ketahui lebih lanjut bagaimana cara untuk menghindari diri daripada kencing manis ini. Betul. Hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. I used to think I already knew so much about Sarawak. A world where I am one with nature. Having mixed parentage, I am connected to two cultures at once. Kami bangga jadi anak Sarawak. Bumi Kenyalang, kaya budaya. Its food, its spices. We're in the Highland Farms to make traditional rice, snack. Its people and its craft are unlike no other. Join me in my journey of exploring Sarawak's uniqueness, where it is rich with artisans whose skilled hands worked hard on their crafts, either in the comfort of their homes or in the Highland Farms. Every thread, every piece, and every design, so unique and beautiful, portraying our strong identity, a Wana-Wani Sarawak. I took my seat and, this aroma of my favorite drink. This smoky smell from the burning pan, the sizzling oil, all so familiar and calming. Unforgettable palate delights that blend traditional ingredients with modern trends. Sarawak dishes are where passion is served on a plate. Some recipes are timeless, yet versatile when blended with modern touch, making me realize even more how deeply Sarawakian I am, inside out. That I favor nasi aro and ikan terubok over macaroni and cheese.
travel far to taste five-star cuisine. They're all here in my home. So whether it's fashion or food, I take pride in this precious thing I call my heritage. Kita orang still continue with online learning. Cabaran yang agak tinggi. Perasaan sedih tu ada tau masa tu. Imajinasi dan idea tu pun boleh tercetus. And whether we like it or not, we must embrace that. Jangan lupa saksikan Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John dari Isnin hingga Khamis. Pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Sejahtera Asia, Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Baik, hari ini kita akan berdiskusi mengenai satu topik, kesedaran masyarakat tentang penyakit diabetes. Kenapa kami di Sejahtera Asia angkat topik ini? Kerana penyakit diabetes di Malaysia adalah antara yang tertinggi di Asia. Jadi lebih cocok untuk membincangkan lebih lanjut mengenai topik ini. Kita perkenalkan kepada anda di set Sejahtera Asia pada hari ini pakar perubatan keluarga Dr. Azrin. Assalamualaikum. Apa khabar doktor? Baik, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank Dah you, sarapan guys. dah pagi tadi doktor? Belum lagi, Belum selepas lagi. ni lah. Okey, selepas ni dah InsyaAllah. sama dah kita minum. Okey. Sarapan kena kurang yang manis hari Betul. ini. Oh, betul. Jadi doktor, orang kata kita tahu bahawa penyakit diabetes ini merupakan satu penyakit yang berbahaya juga. Mungkin orang kata ianya juga dikaitkan dengan paras gula dalam darah yang boleh membawa kepada beberapa komplikasi seperti tekanan darah tinggi, gangguan saraf, katarak, kegagalan fungsi buah pinggang dan sebagainya. Jadi sebagai mukadimah pada hari ini doktor, mungkin dari doktor sendiri kalau boleh diceritakan kepada penonton apakah itu sebenarnya penyakit kencing manis? Okey, terima kasih guys atas Sama. soalan. Kalau boleh saya nak sentuh sedikitlah mengenai sejarah diabetes ini ya. Actually penyakit kencing manis ni telah lama diketahui pada tamadun Mesir, India, China, Yunani, dah lama. Pada tamadun Mesir sendiri mereka menggambarkan ya penyakit kencing manis ini pesakit mengalami gejala kerap kencing dan amat dahaga. Okey, walaupun penyakit kencing manis ini telah lama diketahui, tetapi cara kawalan penyakit kencing manis ini hanya diketahui pada tahun 1921 oleh Frederick J. Banting dan juga Best ya, di mana mereka menemui fungsi insulin untuk membantu mengawal gula di dalam darah. Okey. So bagaimana apa itu penyakit kencing manis ya? Penyakit kencing manis adalah keadaan di mana gula terlalu tinggi di dalam darah yang disebabkan oleh tidak ada penghasilan insulin ataupun kurang keberkesanan insulin. Okey. Untuk pengetahuan Gas dan John dan penonton di rumah, insulin ini sebenarnya adalah sejenis hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan ia sebenarnya berfungsi untuk menyerap gula ke dalam sel dan ditukarkan kepada tenaga. Jadi apabila gula terlalu tinggi dalam badan, ini akan merosakkan badan kita lah. Ya, dari situ apabila gula terlalu tinggi, badan cuba untuk menyingkirkan gula tersebut melalui air kencing. Jadi sebab itulah asal usul nama dia kencing manis. Okey. Even daripada nama diabetes mellitus itu sendiri berasal daripada bahasa Latin dan Greek ya, yang bermaksud kencing manis juga. Jadi semuanya bermula puncanya adalah kerana makanan dan minuman yang kandungan gula yang tertinggi, yang tinggi dalam badan. Jadi kita nak tahulah mungkin apakah gejala ataupun simptom kalau seseorang itu menghidap penyakit kencing manis ni.
Okey, apabila seorang itu mengidap penyakit kencing manis, mungkin pada awalnya tidak mempunyai apa-apa gejala pun until a certain period of time, ya, pesakit akan mengalami rasa sangat dahaga, ya, rasa amat haus, ya, and then mereka juga kerap lapar dan susut berat badan, ya, malah ada yang kabur penglihatan, ya, rasa lemah dan tidak bermaya. Itu antara gejalanya lah, ya. Jadi doktor, kalau kita lihat mengenai kesedaran masyarakat kita terhadap kencing manis ini, penyakit ini, apa sebenarnya pada pandangan doktor, mengapa topik pada hari ini penting untuk kita bicarakan sebenarnya? Okay, thank you guys. Actually, satu tinjauan yang telah dibuat pada tahun 2019, ya, National Health Mobility Survey, yang menunjukkan bahawa trend menganggarkan 3.9 juta penduduk dewasa di Malaysia ini berumur 18 tahun ke atas yang menghidap kencing manis. Dan data ini sangat membimbangkan kerana ia meningkat, ya, daripada tahun 2011 ya, sebanyak 11.2%, ya, and then 2015 13.4% dan yang terkini 2019 18.2%. Ia semakin meningkat. Dan malah, ya, dalam tinjauan tersebut, satu daripada dua pesakit, ya, tidak mengetahui mereka mengidap penyakit kencing manis. Dan ini membimbangkan. Jadi bagaimana doktor boleh memastikan bahawa gejala atau simptom ini boleh disedari oleh pengidap kencing manis ini? Okey, selain daripada mengetahui gejala-gejala tersebut, ya, kita panggil faktor-faktor risiko. Betul. Okey. Antaranya kalau seseorang itu obes, ya, ataupun kegemukan, mempunyai masalah tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, sejarah keluarga yang mempunyai kencing manis, dan juga mempunyai tidak mempunyai aktiviti yang fizikal, ya, orang kata tidak aktif lah. Dan juga kalau seorang wanita tersebut pernah mengandung dan dia didiagnos gestational diabetes, dan juga pernah melahirkan bayi melebihi berat 4 kilo, ini adalah golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk mengidap penyakit kencing manis, dan kita akan sarankan mereka untuk menjalani ujian saringan darah secara berkala. Dan bercakap mengenai ujian saringan ini, selepas ini kita akan ketahui dan maklumkan kepada anda bagaimana ataupun di mana seseorang itu boleh melakukan ujian kencing manis. Selepas ini, John, hanya dalam Sejahtera Asia. Kita rehat kejap, kembali selepas ini. What is diabetes mellitus? Normally, after we eat or drink, our body will break down sugars from our food and use them for energy in our cells. To accomplish this, our pancreas needs to produce a hormone called insulin. Insulin is what facilitates the process of pulling sugar from the blood and putting it in the cells for use or energy. Diabetes mellitus occurs when insulin production is deficient. This results in a high level of blood sugar in the body. Without insulin in our body, glucose cannot enter the body's cells and is excreted through urine, which results in its loss. An increase in blood glucose concentration leads to loss of water in cells via osmosis to blood. To understand what happens in a diabetes patient, we need to understand what happens in the normal mechanism. Whenever the blood glucose level increases, the pancreas responds by secreting insulin. Insulin has two functions here. It converts glucose to glycogen and increases the metabolism of glucose in cells. This is how the glucose levels fall and the blood sugar level goes back to normal. The pancreas will secrete less insulin when the blood sugar level is low. It decreases the glucose metabolism and gives the chance for sugar level to increase and return the blood sugar level to normal. People with diabetes are having problems in their pancreas. It produces inefficient insulin, or none at all, halting its effectiveness to process of glucose. This causes blood sugar level to arise from the lack of glucose metabolism. Meanwhile, the rest of the cells are in need of the energy but are not supplied any. The cell's deprivation lead to wide problems in nearly every major body system. Types of diabetes. Diabetes has two main types, type 1 and type 2. Type 1, also called juvenile diabetes or insulin-dependent diabetes, is an immune system disorder. Our own immune system attacks the insulin-producing cells in the pancreas, destroying our body's ability to make insulin. With type 1 diabetes, one must take insulin to live.
Most people are diagnosed as a child or young adult as it is inherited. Its symptoms include frequent urination, thirst, fatigue, insulin shock, and diabetic coma. Insulin shock can be described as a feeling of dizziness, sweating, and paleness. Diabetic coma can be described as partial or complete loss of consciousness. Type 2 is related to insulin resistance. It is usually suffered by older people, but lately, this type occurs more frequently in younger people. Obesity is the prime risk factor of type 2 diabetes. Type 2 diabetes is mostly a result of poor lifestyle, dietary, and exercise habits. Its symptoms include blurred vision and fatigue. Prolonged insulin resistance in type 2 diabetes can eventually lead to beta cell in pancreas to atrophy and stops producing insulin effectively. Insulin medication must be needed later on. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Dan pada pagi ini, kita masih lagi bersama dengan pakar perubatan keluarga, Dr. Azrin, membincangkan mengenai diabetes. Dan kita tahu diabetes ataupun lebih dikenali sebagai kencing manis. Dan kencing manis adalah antara penyakit yang membimbangkan di Malaysia terutamanya sebab kandungan gula yang Malaysian secara general ambil intake, the sugar intake is actually very high menurut Dr. Lee. Jadi doktor nak tanyalah, kesan menghidap penyakit kencing manis. Apakah antara kesan-kesan seseorang yang menghidap kencing manis? Komplikasi kencing manis ini boleh menyebabkan masalah kardiovaskular, iaitu masalah penyakit jantung, angin ahma ataupun stroke. Ia juga boleh efek pada bahagian mata yang boleh menyebabkan gangguan penglihatan, katarak dan akhirnya boleh menyebabkan buta. Okey, dan kencing manis ini jangka masa panjang boleh merosakkan buah pinggang, dan apabila buah pinggang rosak, akhirnya memerlukan rawatan dialisis. Okey, dan juga tadi Gas ada sebut komplikasi diabetes antaranya gangguan pada saraf. Ini adalah antara komplikasi ataupun kesan-kesan diabetes. Okey. Jadi bagi saya lah, kemungkinan antara faktor ataupun apa yang boleh kita utamakan dalam kehidupan adalah keseimbangan, terutamanya dari aspek pemakanan. Dan kalau dari segi makanan, doktor, terdapat beberapa kumpulan makanan yang mungkin belum diketahui oleh penonton. Antaranya kita ada kumpulan makanan untuk pesakit kencing manis, elakkan. Seterusnya kumpulan makanan yang diambil mengikut sukatan dan juga kumpulan makanan yang boleh diambil secara bebas. Kalau orang kita, Tok John, kalau makan roti bantal pelantar ke, dak jam ke, tebal tu engkahnya atau roti bantal. Jadi it shouldn't be that way. Jadi doktor, kalau boleh diceritakan kepada penonton bagaimana sebenarnya untuk kita boleh mengawal dan mengelakkan penyakit kencing manis ni. Okey, definitely Gas menjaga pemakanan itu sangat penting, okey, dalam mengawal kencing manis, okey. Dan juga pengurusan berat badan, pastikan kita dapat dalam berat badan yang ideal lah, tidak berat badan berlebihan. Juga aktif, melakukan aktiviti fizikal, tidak duduk saja ataupun tengok TV kan. Okey, antara lain adalah kena makan ubat lah mengikut nasihat doktor, menjaga tekanan darah dan juga paras kolesterol dalam badan, dan hendaklah melakukan pemeriksaan gula dalam darah secara berkala. Ini untuk pesakit yang diabetes. Kalau nak elakkan penyakit kencing manis ni, saya akan nasihatkan penonton, Gas dan John, untuk diri saya jugalah, peringatan. Hendaklah apa orang kata, melakukan aktiviti fizikal. Minimum adalah 5 hari seminggu, setiap sesi 30 minit kalau dapat buat. That is very good. Okay, and then yang lain adalah kalau boleh jangan merokok dan jangan terdedah kepada asap rokok, kerana ini akan menyebabkan penyakit kardiovaskular, penyakit jantung kan. Bila penyakit jantung, risiko kepada kencing manis.
definitely yang lain tu adalah kita nak amalkan maintain ya ideal weight lah ya, itu yang terbaik lah untuk mengelakkan kencing manis. Jadi itulah antara cara-cara kita untuk mencegah, sebab mencegah lebih baik daripada merawat. Ya, setuju. Dan secara keseluruhannya gaya hidup yang seimbang. penting. Makan tu boleh, tapi kena dengan kuantiti yang seimbang lah, moderate lah. Dan kalau kita bercakap pasal makanan, John, nasi. Nasi ini, doktor, adalah satu makanan yang orang kata tidak asing lagi dalam rakyat Malaysia kita. Jadi bukan salah untuk kita menikmati nasi, tetapi bagi saya jumlahnya perlu terkawal. Dan nasi putih ini sebenarnya mempunyai kadar glisemik yang boleh meningkatkan paras gula dalam badan. Ya, betul. Memandangkan nasi ini adalah makanan ruji rakyat Malaysia, Betul. apa alternatifnya, doktor? Kalau kita nak gantikan nasi itu dengan apa? Sebab orang selalu nak makan sambal belacan mesti ada nasi setapak. Kalau ada ikan masin goreng, tambah lagi Sedap, nasi setapak. Ya. Jadi apa alternatifnya, doktor, yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton? Okey, saya tak menghalang pesakit saya untuk makan nasi. Okey, kita kena faham nasi ni adalah kumpulan karbohidrat. So apa itu kumpulan karbohidrat selain daripada nasi? Roti, ya, mi, pasta, itu adalah kumpulan karbohidrat. Okey. So untuk mengawal pemakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa syorkan suku-suku separuh. Ya, pernah dengar, guys? Pernah? Suku-suku separuh, ya. Suku pernah. tu. Tapi saya cuba terbaik untuk amalkan. Amalkan tak? Okey. Suku-suku separuh tu, suku tu adalah nasi. Dan suku lagi tu adalah protein. Protein ikan, ayam, daging, and then separuh would be sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ya. Maksudnya kuantiti itu kena mainkan peranan yang penting. Ya, Keseimbangan itu bukan sahaja dari aspek pemakanan kita, tetapi gaya hidup kita juga memainkan peranan untuk kita mengelakkan sebarang penyakit termasuk kencing manis. Secara ringkas, doktor, pesanan kepada masyarakat di luar sana mengenai kesedaran mereka terhadap diabetes mellitus ini. Okey, kebanyakannya insiden diabetes ini boleh dicegah melalui amalan gaya hidup yang sihat. Okey, so untuk penyakit diabetes juga sebenarnya boleh dikesan awal dengan saringan darah secara berkala. Ya, so kalau ada yang berisiko tinggi, datanglah ke klinik yang terdekat untuk dapatkan pemeriksaan doktor dan juga nasihatlah daripada doktor anda. So ingin saya sebutkan di sini seperti yang disebut oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham sendiri menyebut our health is our own responsibility. Kesihatan kita milik kita dan tanggungjawab kita. So sama-samalah kita menjaga kesihatan untuk kesejahteraan kita bersamalah, insya-Allah. Kesihatan kita milik kita dan tanggungjawab kita. Itu antara pegangan yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita supaya kita kekal sentiasa sihat, lebih-lebih lagi apabila kita berhadapan dengan musuh yang lebih utama sekarang ini, iaitu COVID-19. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Azrin kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia pada hari ini. Kepada anda di luar sana, pastikan anda terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia kerana selepas ini kita ada satu lagi topik. Apa topiknya, John? Selepas ini topik mengenai tekun nasional. Bantu komuniti. Macam mana? Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Hydrogen is one of nature's most abundant elements on Earth. It's not only odorless, colorless, non-toxic, it exists in great amount in water. It's also a highly efficient fuel. The use of hydrogen for clean energy is not a new phenomenon. In countries such as Norway, Germany, China, Japan, and Korea, hydrogen energy is increasingly applied for domestic use, such as in fuel cell-powered electric cars, buses, and power plants. For decades, studies have been done around the world in developing the cost-effective use of hydrogen as a sustainable alternative fuel. In Sarawak, we are blessed with an abundance of water, ranging from rivers to dams, which are great sources of water for efficient production of hydrogen. At the hydrogen production plant, hydrogen is extracted from water through a process of electrolysis, which separates hydrogen from oxygen in the water.
This extracted hydrogen is then stored as hydrogen fuel. When used to generate power in fuel cell electric vehicles, FCEV, the hydrogen fuel is supplied into a device where electrochemical reaction happens. This device is called a fuel cell. In the fuel cell, the chemical process happens, combining hydrogen with oxygen. This combination results in an electrical current. Unlike fossil fuel, which is limited in amount and contributes to pollution, hydrogen is just the opposite. As it is extracted from water and it ends in the form of water, hydrogen is a great renewable source of clean energy for a sustainable future. The Integrated Hydrogen Production Plant and Refueling Stations initiatives in Sarawak are the first of its kind in Southeast Asia. This is part of the groundwork of Sarawak government's plan to chart out an ecosystem for hydrogen economy. It eventually will pave the way for advancing the sustainable and renewable energy sector in Sarawak. As more and more countries around the world develop their hydrogen economies, and by the time world demand accelerates in years to come, Sarawak will already be well positioned at the forefront as a regional and global exporter of this clean energy. Now is the best time to embark on this journey to build our hydrogen economy. Hydrogen, the fuel of the future. Kita semua pijak di bumi yang sama. Kita menjunjung langit yang sama. Berjalan di atas tanah yang sama. Tanah bertuah yang telah banyak menabur bakti kepada kita. Tak kira di mana-manalah kita di Malaysia ini. Di Kapit, atau di mana-mana tempat seperti pedalaman ataupun juga di Kuala Lumpur, Kota Raya, Bandaraya. Malaysia ini telah lalui pelbagai cabaran, tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik ini. Disebabkan itu oleh pandemik ini juga ekonomi negara teruk terjejas kan. Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk semua rakyat berbelanja di dalam negara sendiri dan membeli produk tempatan. Kita boleh contohi di Kapit tadi. Ekonomi mereka subur, sihat disebabkan masyarakat Kapit hanya membeli, menyokong barangan kedai-kedai di Kapit. Barang-barang kita bukannya tidak bagus, bukannya tak ada kualiti, memang kualiti pun tinggi. Banyak barang kita itu barang baik. Saya percaya ini bukan kali pertama dan juga bukan kali terakhir rakyat bersatu membantu negara. Kempen beli barangan Malaysia ini setiap tahun ada, tetapi tahun ini ia membawa makna yang lebih besar, yang berlainan. Kerana ia bukan sahaja kempen membeli, tetapi ia adalah seruan untuk kita semua untuk bersama membantu menjana ekonomi kita semula. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia, dan kepada anda yang mungkin terlepas antara siaran kami sebelum ini, jangan risau. Anda boleh cari sahaja kami Sejahtera Asia TVS di YouTube. Baik, pada hari ini tadi kita telah membincangkan mengenai topik kesihatan. Makanya kalau kita dah sihat, kita kena sentiasa committed untuk capai azam tahun baru kita ni. Dan mungkin kebanyakan antara kita yang mungkin bergelar usahawan, antara azam tahun baru adalah untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi setelah terjejas akibat COVID-19. Jadi hari ini kita angkat perbualan ataupun diskusi mengenai topik ini dalam satu topik yang bertajuk Tekun Nasional Committed Bantu Komuniti. Jadi kami perkenalkan kepada anda tetamu kita pada hari ini, Encik Benedict, Eksekutif Tekun Nasional Peringkat Negeri, dan juga kita ada Pengurus Tekun Nasional Sarawak, Haji Kushiri bin Saleh. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat pagi.
baik. Terima kasih sudi datang di Sejahtera Asia. Ya. Nampak ni segak je Tuan Haji Kushiri hari ni. Jadi Tuan Haji Kushiri, sebagai orang kata antara yang menerajui Tekun Nasional di peringkat Sarawak ini, kita tahu bahawa peranan Tekun Nasional ini adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan mikro secara cepat dan mudah kepada usahawan Bumiputera. Jadi mungkin boleh diceritakan kepada penonton definisi usahawan mikro yang diluluskan oleh Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Terlebih dulu kita ingin merakamkan jutaan terima kasih khusus kepada pihak TVS SMG Sarawak yang telah memberi peluang keemasan kepada kita. Terima kasih saudara Ghazali atau Gas dan saudara Jonathan. Bersama saya ialah saudara Benedict Jet, Eksekutif Negeri Tekun Negeri Sarawak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan izin limpah kurnianya, maka program hari ini yang telah diberi peluang amat besar kepada kami dan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan Tekun Nasional telah bekerjasama untuk sama-sama menjayakan program kita pada hari ini. Jadi itulah tadi Tuan Haji Kushiri, kalau boleh dikongsikan kepada penonton definisi usahawan mikro yang diluluskan oleh Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS. Tekun Nasional telah ditubuhkan pada 9 November 1998 dengan mematlamatkan untuk penubuhannya menyediakan kemudahan yang kemudahan pembiayaan mikro secara mudah dan cepat kepada usahawan Bumiputera untuk mula memajukan lagi perniagaan mereka. Sehingga November 2020, Tekun Nasional telah menyalurkan 6.3 bilion kepada usahawan seramai 470,330 orang usahawan tekun di seluruh negara. Okey, jadi ya. Definisi perusahaan mikro yang diluluskan oleh Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Kebangsaan adalah perniagaan yang mempunyai jualan kurang daripada 300,000 dan bilangan pekerja sepenuh masa kurang dari 5 orang. Berdasarkan statistik perusahaan kecil dan sederhana merangkumi 99.2% penubuhan perniagaan di Malaysia. Dari jumlah tersebut, 79% daripadanya adalah usahawan mikro yang menyumbang kepada 32% daripada KDNK keluaran dalam negara kasar negara kita. Jadi Encik Benedict, kalau boleh kita tanya mengenai COVID-19. Tidak ada satu industri ataupun individu pun yang terkecuali untuk terkena tempiasnya. Dan Tekun Nasional, pada pandangan Encik Benedict, apa antara bentuk sokongan yang telah diberikan kepada pihak yang terjejas ni sebenarnya? Okey, terima kasih untuk makluman. Sedia maklumlah kita di Sarawak memang masa tu pengumuman daripada Perdana Menteri yang telah diumumkan yang telah mengumumkan program prihatin skim pemulihan perniagaan tekun kan? Yes. Skim package ransangan ekonomi prihatin untuk rakyat. So yang mana tekun telah dipertanggungjawabkan untuk menyediakan skim pembiayaan tambahan ni iaitu CBRM ataupun COVID recovery mikro. Jadi secara umumnya untuk membantulah para perniagaan yang mikro ni yang banyak yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ni. Dan kalau kita nak tahulah apakah macam antara kriteria perniagaan ni supaya mereka boleh dapat bantuan daripada Tekun. Okey, yang kriteria ni dia simple je. First, dia mesti kita banyak recover yang usahawan yang terjejas. Mana yang selain yang sedia ada yang dah pinjam dengan Tekun tu, so kita juga membantu mana yang memang yang memerlukan bantuan lah. So saiz pinjaman
kita meletakkan 10,000 di bawah 10,000. 1,000 sampai 10,000. Sebenarnya bantuan yang dikongsikan oleh Tekun Nasional ni kan Tuan Haji Kusyiri dan Encik Benedict kepada komuniti kita. Ada yang lepasan banduan untuk mahasiswa kita. Sebenarnya banyak bantuan kepada mereka untuk mereka mantapkan perniagaan mereka. Selepas ini kita akan berbicara lebih lanjut bersama dengan Tuan Haji Kusyiri dan Encik Benedict hanya dalam Sejahtera Asia. Kita rehat kejap. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia dan terima kasihlah kepada anda. Jadi baik, saya nak tanya kepada Tuan Haji, apakah jenis perniagaan yang dipertimbangkan untuk permohonan pembiayaan daripada Tekun Nasional ni? Tekun Nasional menyediakan pembiayaan mikro kepada usahawan dalam pelbagai sektor perniagaan. Di antaranya ialah bahagian pertanian dan perusahaan tani. Yang mana ini perkara ini ingin kita nak perluaskan. Kemudian kita ada peruncitan khususnya kepada usahawan-usahawan dalam bidang peruncitan. Begitu juga dengan perkhidmatan, pembuatan, kontraktor kecil dan ada juga khusus kepada para profesional seperti lawyer, doktor dan sebagainya yang mana kita memberi pinjaman kepada mereka. Kalau untuk pengacara TV ada? Boleh juga. Boleh juga kita bincang. Boleh dibincang. Alhamdulillah untuk negeri Sarawak pada tahun 2020 ni dari mula tahun hingga ke November kita telah memberi pinjaman kepada usahawan seramai 35,315 orang. Yang mana dana ya 358.4 juta. Banyaknya. Banyak. Ramai sekali Tuan Haji Kusyiri dan kalau kita lihat situasi hari ini, betul, kebanyakan antara belia kita menyertai ataupun bekerja sebagai rider e-hailing. Dengar-dengar Tekun ada mewujudkan satu skim pembiayaan John yang dipanggil sebagai Mobilepreneur. Boleh tak mungkin Encik Benedict ceritakan lebih lanjut? Okey, yang Mobilepreneur ni dia lebih kepada usaha yang terlibat dengan e-hailing yang food delivery tu. So untuk makluman kita memang bagi pinjaman untuk usahawan orang-orang muda lah yang memang fokus time COVID, kita tahu PKP susah nak dapat kerja. Jadi pinjaman Mobilepreneur ni memang sesuai untuk usahawan yang terlibat dengan e-hailing ni. Mungkin boleh diperincikan lebih lanjut dari segi bentuk pinjaman tu, adakah untuk membeli kelengkapan ataupun kemudahan motosikal dan sebagainya? Yes. So untuk pinjaman kita meletakkan pinjaman 10,000 untuk pembelian motosikal termasuk termasuk baik pulih lah 10,000. Kita ada dua lah, Mobilepreneur 1.0 dengan 2.0. So yang 1.0 dulu memula 2,000. Cumanya dia lebih pada baik pulih rider tu kan. So yang 2.0 yang kita lancar hari tu sehingga 10,000 untuk pembelian motosikal. Bergantung kepada itulah berapa quotation yang telah jadi itu kempen untuk membantu rider e-hailing. Dan kalau kita nak tahu pula mengenai ataupun inisiatif ke luar bandar, adakah pertolongan ataupun pembiayaan daripada Tekun ini sampai kepada masyarakat yang berada di luar bandar? Okey, dalam konteks pinjaman mikro ni kita memang fokus kepada luar bandar lah. So yang dasar Tekun ni kita memang membantu usahawan di bawah B40. Even yang tak ada lesen pun kita bagi. Betul. Kita perlukan pengesahan perniagaan daripada pemimpin tempatan atau kampung penghulu macam itulah.
Mengenai ni, kalau tadi mobile trainer, siswa trainer pula, Encik Benedict. Bagaimana Encik Benedict melihat siswa trainer boleh membantu orang kata meningkatkan daya keusahawanan dalam kalangan pelajar-pelajar universiti ni? Okey, yang untuk siswa perdana ni, kita memang kita dah dari dulu dah lama dah kita buat gabungan ataupun kerjasama dengan siswa dalam masa dia orang masih belajar pun kita dah buat kerjasama. So syaratnya cuma dia orang kena ada pengesahan surat daripada pihak universiti, college macam itulah. Registration company. Yes. Okey. Jadi ini untuk menggalakkan siswa-siswa untuk menceburi dalam bidang perniagaan. Yes. Kita sekarang ini kena kreatif kan. Betul. Lebih-lebih lagi pandemik COVID-19 ini, norma baru kita adalah kita kena tetapkan satu strategi yang luar biasa. Di sambil kita belajar, kita boleh jana pendapatan. Tadi mengenai luar bandar, Tuan Haji Kushiri, kita tahu bahawa kalau di peringkat negeri kita ada satu program yang digelar Jum Regista Business. Dan untuk Tekun Nasional sendiri, kalau boleh Tuan Haji ceritakan mungkin antara usahawan-usahawan di luar bandar yang sudah berjaya pada hari ini hasil daripada bantuan daripada Tekun Nasional ni. Untuk jangkauan ke luar bandar, kita mempunyai satu perkhidmatan, kita namakan dia kaunter bergerak, di mana kita memberi fokus kepada perkhidmatan kepada luar bandar. Contohnya, setakat ini kita membuat mini cawangan. Contohnya di Lundu, Betong, Sibuti dan juga di kawasan-kawasan pedalaman, yang mana ada wujud cawangan di tempat itu, tapi kita tambah lagi mini cawangan yang memberi perkhidmatan menggunakan kaunter bergerak. Kita mempunyai 3 buah kenderaan untuk bergerak sampai ke luar bandar yang mana tidak mempunyai perkhidmatan yang diperlukan setakat ini. Itu antara bantuan dan prihatin daripada Tekun Nasional ini, bukan sahaja untuk masyarakat di bandar tetapi masyarakat di luar bandar. Akhir sekali Tuan Haji Kushiri, sebagai seorang yang suka membantu orang ni, Encik Benedict dan Tuan Haji Kushiri, sebab fasa yang paling suka dalam perniagaan ini adalah untuk mulakan perniagaan tersebut. Dan di sinilah peranan Tekun dalam membantu komuniti ini untuk mencapai sasaran mereka. Mungkin kata orang pesanan Tuan Haji kepada mereka di luar sana supaya lebih cakna mengenai hal ini, Tuan Haji. Okey. Alhamdulillah, apabila kita melihat kerajaan telah berusaha dengan gigih dan baiknya melalui Kementerian Usahawan dan Koperasi, kita dah disburse banyak dana yang kita rasa adalah menjadi tanggungjawab usahawan-usahawan itu supaya disiplin diri dalam usahawan. Contohnya, kalau kita diberi peluang untuk meminjam, sudah tentunya kita tidak mengabaikan di segi bayaran balik. Yang kita rasa kita telah memberi satu juga cara untuk mereka membayar balik melalui kita reschedule pembayaran. Dan adalah menjadi tanggungjawab kita, Tekun dan juga masyarakat, supaya mereka ini dapat membayar balik sebaik mungkin. Betul. supaya peluang keemasan, peluang yang segini baik diberi juga kepada orang-orang yang menunggu giliran untuk mendapat pinjaman dari pihak Tekun. Jadi adalah menjadi harapan kami agar usahawan-usahawan terus berusaha dan mendapatkan perkhidmatan dari pihak kita di Tekun, di peringkat negeri maupun di peringkat cawangan di seluruh Sarawak, yang mana kita mempunyai 16 buah cawangan dan insya-Allah kita ada 9 buah mini cawangan lagi di seluruh negeri Sarawak. Itu adalah antara peranan Tekun untuk membantu komuniti kita. Lebih-lebih lagi ketika mereka hendak memulakan perniagaan mereka. Terima kasih Tuan Haji Kushiri dan Encik Benedict kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia pada hari ini. Dan antara intisari perkongsian pada hari ini adalah kalau kita meminjam, kita kena bayar balik secara berkala mengikut jadual yang telah ditetapkan, kerana bayaran balik kita itu
bukan hanya untuk kita sendiri tetapi untuk membantu peminjam yang seterusnya. Tanggungjawab sebagai peminjam. Betul. Baik, itu saja untuk Sejahtera Asia pada hari ini. Kita jumpa lagi esok hari untuk topik yang lebih menarik. Kita ada teater, topik mengenai teater esok hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di TVS dan kita jumpa esok hari bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Daripada Inspirasi, kami cetuskan cetuskan inovasi. Jumpa esok. Jumpa esok. Okay.